Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, hari ini cikgu akan teruskan untuk tajuk subtopik indeks gubahan ya. Okey, minggu lepas cikgu bagi penerangan tentang nombor indeks 10.1. So hari ini subtopik yang terakhir, so 10.2, iaitu indeks gubahan. So kita tengok kalau kamu indeks gubahan ni kamu tidak pernah dengar, jadi mungkin satu perkataan ni kamu pernah dengar, iaitu purata. So purata ni sama juga dengan indeks gubahan ya. Cuma dia ada tambahan sikit lah ya. Okey, cuba kita tengok di sini. Kalau kita tengok di sini, menentukan dan mentafsir indeks gubahan. Okey. Kita tengok di sini indeks gubahan ni, kita akan tengok maklumat dia di sinilah. Dia ada bahan, mentega, gula, tepung gandum, telur, kan? So ada 4 bahan di sini. So di sini dia akan berikan indeks harga ataupun nombor indeks. Inilah kan peratus lah ni sebenarnya di sini ni. 120, 127 untuk gula lah mentega 120, tepung gandum 108, telur 107. Kita tengok di sini peratus dia semua indeks harga dia semua lebih daripada 100, bermakna dia di sini ada peningkatan harga kan daripada tahun 2019. Awak tengok sini 2019 berasaskan tahun 2018. Yang inilah ya. Untuk ini semua ni lah ya. Okey, ini sebenarnya bahan-bahan yang ini untuk membuat biskut ya, untuk membuat biskut semperit ni pada tahun 2019 berasaskan tahun 2018. So jadi untuk kita mencari indeks gubahan, so jadi cara dia ialah kamu tengok sini dia ada bahan, indeks harga dan peratus. Peratus ni kamu tengok selain daripada perkataan peratus, kamu akan ada satu nama perkataan tu iaitu pemberat. So pemberat tu yang ni lah nilai ni 30%, 30%, 15%, 5% dan 5%. So bila kamu kira di sini total dia, kalau peratus ni total dia mestilah 100 kan. Okey, total peratus. Kalau dia guna sudut, untuk pemberat, mungkin total untuk satu bulatan tu ialah 360 darjah. Itu sudut lah ya. So kena ingat. Dia kadang pemberat tu dia guna sudut ya, ataupun dia guna peratus. Peratus 100 lah. Kalau guna sudut untuk bulatan 360 darjah. So kena tahu itu jumlah dia ya. So itu cikgu bagi contoh pemberat lah. Kadang pemberat tu dia bagi nombor sahaja. Macam contoh 2, 3, 5, 6. Contoh begitulah kan. Dia bagi nombor sahaja ya. Ada satu juga mungkin pemberat tu dia tidak bagi nilai. Nanti kita tengok contoh dia. Dia tidak bagi nilai. So jadi untuk jawab soalan bentuk begitu, kamu anggap pemberat dia semua sama nilai dia. Contoh kamu ambil nilai 1, semua 1. Contohlah ya. Ataupun kamu ambil nilai 2, semua sama 2 kan. Yang penting dia sama nilai dia. Kamu ambil nilai 10 ke 15 ke, boleh, tapi mesti sama semua. Itu kira pemberat yang mempunyai nilai yang sama, sebab dia tidak memberikan maklumat pemberat itu. Ya, kalau dia tidak berikanlah ya untuk soalan tu. Okey, so jadi kita tengok di sini purata indeks harga. Purata indeks harga itulah kita panggil indeks gubahan sebenarnya ya. Ya. So macam mana cara dia? Cara dia ialah 120. Cara dia 120 darabkan. Kamu darabkan dia ini ya. Ini darab. Contohlah cikgu buat sini kan. 30, sini darab 15, sini darab
Ni darab 50, yang ni darab dengan 5 lah. 107 tu kan. Okey. Ni darab dengan 50, ni darab dengan 5. So kamu kira berapa dia punya ni amount dari sini, lepas tu jumlahkan. Kemudian tambah semua lah kan, tambahkan. Sama macam ni lah formula dia ni. Ni formula ni. Yang di bawah bahagi ialah pemberat kamu tu peratus tu lah. Tambahkan semua. Kalau peratus ialah keseluruhan dia 100 lah peratus kan. Kalau sudut 360. Kalau dia bagi nilai, nilai nombor-nombor yang kecil tu itu tambahkan saja lah macam biasa kan. Begitu. Lepas tu tambah, lepas tu guna kalkulator kamu dapatlah. So inilah indeks gubahan. Purata. Purata indeks harga. Maknanya purata ni purata tu ialah untuk 4 bahan ini purata dia yang ni lah. Kita panggil average lah kan. Average dia 114.4 untuk ni lah. Purata untuk bahan ni. Indeks harga. So jadi ni lah kita nilai bagi purata indeks harga ini dikenali sebagai indeks gubahan ya, yang bermaksud gabungan beberapa indeks sebagai ukuran statistik untuk melihat prestasi pasaran atau sektor untuk melihat prestasi pasaran atau sektor dari semasa ke semasa yang melibatkan kepentingan setiap item, setiap bahan ni lah kan, kepentingan setiap bahan ni. Begitu maksudnya. Kepentingan ini dikenali sebagai pemberat. Kepentingan tu ialah pemberat. So ialah peratus ni lah pula. So tengok kepentingan yang mana lagi penting. Tepung ni lah 50% kan. So maknanya pemberat tu itu dilebihkan lah. Maksudnya itu lebih penting. So ini penting, kedua penting, ketiga dan yang terakhir telur lah kan. So itu maknanya. So maknanya okey, nilai pemberat boleh diwakili oleh ni. Nilai pemberat tu ialah bilangan, nisbah, peratusan, bacaan pada carta palang, carta pai. Ni carta pai itu sudut lah ya, sudut dan sebagainya. Itu nilai pemberat dia. So jadi okey kita tengok. So kena faham ya. Fahamkan pemberat tu. Pemberat tu bermaksud kepentingan setiap item. Merujuk ni melihat prestasi. Ini prestasi pasaran atau sektor dari semasa ke semasa yang melibatkan kepentingan setiap item. Kena ingat yang itulah ya. Okey, so itu kita tahu pemberat. Indeks gubahan pun kita sudah tahu, iaitu purata indeks harga. Purata indeks harga. Okey, cuba kita tengok contoh lah ya. Ini formula dia. Ini formula yang tadi cikgu buat tadi tu kan. Kamu ingat pemberat indeks harga darab dengan pemberat 1 untuk bahan pertama, bahan kedua, bahan ketiga, item lah kita panggil item pertama, kedua, ketiga begitu ya. Okey, cuba kita tengok yang ni. Indeks harga 1 kilogram, 1 kilo bagi 3 jenis bahan buah-buahan yang dijual di sebuah gerai pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010. Okey, kita ada 3 di sini ya. Ni ada 3 ni bahannya, 3 jenis buahan. Okey, cari indeks gubahan purata lah bagi buah-buahan tersebut pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010. Okey, so maknanya yang ni semua ni nilai yang indeks dia bagi ni, indeks harga dia bagi ni semua yang 2018 berasaskan tahun 2010. So jadi kamu terus direct buat je lah. Okey, satu lagi kamu tengok di sini soalan ini dia tidak bagi pemberat. Tengok ada kan nilai pemberat tu. Maknanya soalan ini kamu tentukan nilai pemberat yang sama lah. Jadi kamu boleh tentukan dia sama ada 1. Jadi semua 1 lah. Sini 1, 1, ini pun 1. Ataupun 2, semua 2 lah. Kamu pilih nilai yang mesti sama semua. Sebab nilai pemberat tu dia tidak berikan di sini kan soalan ni. So jadi soalan untuk indeks gubahan kita tulis begini ya. So jadi item pertama indeks harga 175 darab dengan 1, cukup pilih 1 lah ya. Tambah dengan 120 darab dengan 1, pemberat dia 1 sebab tidak diberikan nilai di sini kan.
tambah 160. 160 ni indeks harga ya. Kita pernah belajar kan indeks harga. Darab dengan 1 juga. Jadi bahagi pemberat. Pemberat kamu pilih 1 kan. 1 tambah 1 tambah 1. 3 lah tu kan. So bila kamu darabkan semua ni tambah. Kamu tambahkan. Kamu akan dapat nilai. Ini terus tekan kalkulator lah ya. Kamu tekan kalkulator. So kamu akan dapat purata dia. Indeks gubahan ya. 151. Kamu akan dapat 151.67. So itulah indeks gubahan bagi buah-buahan tersebut pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010. Senang kan? Sangat senang. Ialah 151.67. Itulah jawapan. Okey. Jom kita tengok maklumat di sini. Indeks gubahan tanpa pemberat dihitung dengan menganggap nilai pemberat adalah sama. Tengok kita hitung tu untuk kita kira nanti. Mestilah kita anggap nilai pemberat tu sama setiap item. Untuk setiap nombor indeks lah. Ataupun indeks harga tu. Sama pemberat dia. Sama ada. Di sini kita pilih 1. Kamu boleh pilih 2 juga. 2, 2, 2. Tekan sini 2, 2, 2. Jadi dia banyak sikit lah kan nilai dia tu nanti. Di bawah ni pun 2 tambah 2 tambah 2. Boleh. Asalkan nilai itu sama. Okey. Seterusnya. Contoh seterusnya. Ni dia guna peratus ya. Jadual di bawah menunjukkan indeks perbelanjaan utility sebuah kilang pada tahun 2017 berasaskan tahun 2011. Carta pie pula menunjukkan peratus penggunaannya dalam sebulan. Ni peratus lah kan. So peratus ni ialah ini pemberat. Di sinilah kita maklumat pemberat. Air. Okey, indeks perbelanjaan tu maknanya indeks harga lah situ ya, ataupun nomor indeks 135, elektrik 140, bahan api 125. So cari indeks gubahan perbelanjaan utility pada tahun 2017 berasaskan tahun 2011. So di sini kamu kena fahami betul-betul lah. Kadang soalan dia tengok kan. Nanti kita tengok soalan SPM nanti yang sebenar dia akan diubah-ubah sikit. Jadi dia akan banyak sikit lah nampak di situ. Kita tengok macam mana. So jadi yang ini dia direct sahaja, senang. Tengok sini yang maklumat di atas. Yang ini semua ni ialah indeks harga 2017 berasaskan 2011. Yang di bawah ni pun sama juga. Untuk elektrik 2017 berasaskan 11. Yang ini pun bahan api 2017 berasaskan 2011. Ini ialah dia punya indeks harga ni ya. So kena tahu yang itu. Kemudian kita cari indeks gubahan purata dia. Macam mana? Okey, air. Sini air 17%. 17 lah darab 17. Darab 17. Elektrik darab berapa? Elektrik 58. Bahan api darab 25. Total ni semua peratus ni ialah 100. Peratus kan? 100 lah. Ni kita tengok sini. Darabkan, tekan kalkulator. Darab atas, darab lepas tambahkan, kemudian bahagi dengan bahagi 100. Kamu akan dapat inilah kamu punya indeks gubahan ataupun purata indeks harga ataupun indeks perbelanjaan. Indeks perbelanjaan sama juga ya. Okey, so dapatlah purata dia 135.4. Okey, harap boleh faham yang ini, senang kan? Okey, seterusnya. Okey, ni latihan boleh buat sendiri. Cuba. Ni ada sini maklumat di sini. Cari nilai bagi M jika indeks gubahan M tu di mana? M tu ialah indeks harga yang tidak diketahui, tapi dia punya pemberat kita tahulah. Kita tengok sini. Kimia, ekonomi, sains. Kimia, ekonomi, sains. So ekonomi tu kita tidak tahu. Sini M lah.
Okey, di sini masing-masing kan kimia. Jadi sini 136, di sini 108. So jadi pemberat dia 3. Sini darab 3, ni M ni darab 2, 108 ni darab 1 lah. 108 darab 3 lah. So total untuk pemberat 2, 3, 2, 6, 8. Per 8 lah. Cuba kalau kita yang sini, cari nilai M jika indeks gubahan bagi ketiga tahap itu berdasarkan tahun. Ni dia sudah bagi indeks gubahan. Purata dia sudah bagi. So maklumat itu sama juga buat macam ni, cuma yang indeks gubahan ni sini 120. Untuk yang inilah. Untuk yang ni kan 120. So di sini maklumat tu nanti di pemberat tu ada M di sini. Sini 100 berapa tadi? M tu ialah kita punya ni, sini pemberat kita 2. Di sini 3 tadi ya. 3. Untuk yang ni lah kan. Kamu buat sendiri, boleh buat ya. Cuba buat ni maklumat. Soalan yang pusing sikit lah kan. Sini yang direct. Soalan 1, soalan 2, okey. Okey, menyelesaikan masalah melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan. Okay, cuba kita tengok macam mana menyelesaikan. Ini dia bagi harga. Dia belum bagi indeks, nombor indeksnya. Cuba kita tengok di sini. Ini baru bagi nilai harga ya di sini. Jadi kamu kena cari satu-satu dia punya indeks harga ya. Indeks harga. Ini soalan dia. Hitung baca jadual di bawah menunjukkan harga kos bagi 3 bahan utama dalam pembuatan keluli. So dia dalam membuat keluli, so kita perlukan 3 bahan. Kita perlukan 3 bahan, besi, kromium dan nikel lah. So ada 3. So ada nilai harga per tan metrik di sini ya. So jadi senang. Dia minta berasaskan 2010 kan. So 2010 2018 berasaskan 2010. Senanglah kan. So mencari I 2018 berasaskan 2010. So 18, mana 18? Ini kan 3000. So 3424 per 2010. 2025. So tekan kalkulator, darab 100 dulu. Darab 100, dapatkan jawapan. So itu untuk yang di atas ni lah. Bila sudah dapat jawapan, tulislah di sini. Itu indeks harga dia ya. Kromium pun benda yang sama, 9000 bahagi 8000. So kamu akan dapat lebih daripada 100 sebab yang di sini semua tinggi, meningkat. Yang ni rendah, 50 bahagi dengan 68. So kamu akan dapat nilai yang di bawah 100 lah untuk yang nikel ni ya. Sebab dia nilai harga dia berkurang, menurun 50,000 di sini ya. Sini 62 kan. Yang dua ni nilai ni kamu akan dapat indeks harga tu akan meningkat lah 100 lebih, ni pun 100 lebih. Yang ni dalam tidak pasti dalam 80 begitulah atau 90 gitu kan. Kamu kira sendiri. Pemberat dia sudah bagi. Nanti untuk cari yang soalan B ni, yang ni soalan A ni, yang ni ni untuk besi. Cuba cari untuk kromium. Kromium ni senanglah juga kan. Kromium 9512 bahagi dengan 8431 darab dengan 100. Dapatlah dia punya I dia kan. I 18 per 10. 9512 bahagi dengan 8431. Okey, lagi nikel. I 18 bahagi 10 50 916 per 62235 darab 100. Kamu akan dapat nilai yang bawah 100 lah di sini. Yang ini darab 100 juga So kamu akan dapat itu untuk soalan A. Soalan B, indeks gubahan. Ambil setiap indeks gubahan dia tadi. Ambil pemberat dia, darab pemberat masing-masing macam yang tadi yang cikgu ajar yang mula-mula kan. Okey, kemudian dapatlah berikan tafsiran mengenai dapatan anda. Kita tengoklah kalau purata tu lebih daripada 100, maknanya tengok kepentingan dia di sini dapatan dia. Nanti tengok. Tentukan harga kos pembuatan kulit tahan karat pada tahun 2018 jika harga kos pada tahun 2010 ialah 65 juta. So ambil purata dia tadi tu. Purata dia tadi tu
masing-masing indeks harga. Okey, dapat. Okey. Ni. Okey, kita dapat ni. Terdapat kalau kita dapat dia punya purata 150, maknanya di sini ada 50% peningkatan, 50.23. Terdapat, inilah dia punya kita punya penerangan ya. Terdapat peningkatan sebanyak 50.23% bagi harga kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018 berbanding tahun 2010. So maknanya ada meningkat harga dia, harga kos untuk buat keluli tu, keluli tahan karat. Okey, seterusnya kita tengok untuk soalan tentukan harga kos. Tentukan harga kos ni, pembuatan keluli tahan karat ni, kita akan ambil nilai indeks perubahan dia tadi. Indeks perubahan dia, sebab indeks perubahan tu purata. Kan kita tengok, tapi dia cakap sini nilai dia 65 juta. Okey, kita tengok harga kos dia berapa. Dengan 100. Ni purata indeks dia. So jadi kalau 65 tu tahun bila? Ni. Jika harga kos pada tahun 2010. Ni 2010 maknanya untuk yang C ni ya. Kita ada I sama dengan 2018 bahagi 2010. 2010 darab 100 kan. So nilai yang di sini ambil nilai indeks perubahan. Mana indeks perubahan 150 tadi kan. Indeks perubahan dia. Ini sini 150.23. Lepas tu dia bagi sini jika harga kos pada tahun 2010 Yalah sini 2010 tu 2018 dia sudah tentukan harga kos pembuatan pada tahun 2018 kan. So jadi sini kita ambil Q18 lah. Sini 2010 65 juta. 65 pun boleh tulis 65 65J lah. Darab 100. Di sini 150.23 So nilai dia juta lah nanti ya. Kalau kamu tekan 65 pun tidak ada masalah, tekan calculator saja begitu ya. So jadi kita tengok ni, tekan calculator. So maknanya yang keluar tu Q ialah 97.65 juta lah sini ya, juta. Maka harga kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018 ialah 97.65 juta. So maknanya dia ada meningkat kan, daripada 65 juta dia meningkat kepada 97 juta, 97.65 juta. Itulah caranya kita membuat menyelesaikan masalah melibatkan nombor indeks dan indeks perubahan. So untuk soalan yang ini, contoh soalan beginilah untuk soalan SPM lah ya. Ini soalan SPM beginilah ya. Contoh 7 ni. So jadi harap kamu boleh faham lah untuk soalan ini ya. Okey, seterusnya ni ada soalan. Ini kamu boleh buat sendirilah ya. Buat sendiri. Soalan 2 pun boleh buat sendiri ya. Dan banyak soalan sini. So habislah sudah untuk bab 10 indeks, nombor indeks ya. Harap boleh faham. Jika tidak faham boleh tanya cikgu lah ya. Boleh buat latihan intensif, uji latih diri, boleh buat ni ya. So boleh buat, cuba buat ya.